Assalamualaikum Malaysia, apa khabar dan selamat pagi. Dan hari ini dah telah pun memasuki 4 Oktober 2022, berbaki lebih kurang 2 bulan lagi untuk ke tahun baru. Tapi nak tanya, bagaimana dengan impian anda? Dah tercapai ke belum? Kalau nak kata impian saya, banyak yang tak ada dalam list tercapai. Itu dia. Yang dalam list tak tercapai lagi. Tak apa, kita boleh usaha, ada berbaki 2 bulan lagi kan. Tapi kita nak kongsikan jugalah antara tips untuk membangkitkan lagi semangat dalam hidup kita. Manalah tahu kalau bila diri dah bersemangat kan Izu, kita akan memudahkan lagi untuk mencapai impian kita yang agak tertunda sebelum ini. Okey, antaranya adalah mulakan pagi anda dengan positive vibes, iaitu matlamatkan dalam minda kita sesuatu yang positif dengan apa yang kita nak lalui hari ini. Maksudnya kita ada satu affirmation lah. Di situ kita akan dapat melihat perjalanan untuk mendapatkan sesuatu yang positif belaka. Dalam pada itu kita perlulah bersangka baik sentiasa, perlu bersangka baik terhadap diri sendiri, bersangka baik dengan apa jua keadaan yang menimpa kita. Mana tahu hari tersangkut jam, rupanya ada hikmah di sebaliknya yang kita tak sangka. Betul. Sebab hari ini pun kalau kita tengok trafik agak teruk juga jam dia. Jadi kepada anda yang masih dalam kesesakan trafik tu, harap bersabarlah. Ya, dan paling penting Izu, kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul, itu yang paling penting. Kerana setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. So 3 tips ringkas dan padat dekat situ dikongsikan Nurul. Jadi kepada anda di luar sana, kalau nak amalkan tips ini juga boleh. Kalau tak dapat 3-3, buat salah satu pun tak ada masalah. Dah cukup. Sebenarnya yang penting kita jangan letakkan diri kita dalam satu situasi yang tertekan ataupun membuatkan kita berada dalam keadaan tekanan. Itu yang paling penting ya. Sebab hidup ni lama. Kalau boleh kita nak menikmati hidup kita dengan keindahan yang berpanjangan. Tiadanya stres. Sebab stres tu rata-rata ada. Tak payah kutip orang kata kan. Dia datang sendiri. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan mengenai ringkasan topik hari ini, iaitu pastinya dalam berita kedukaan terselitnya berita kebahagiaan. Ini air mata kegembiraan sambutan kepulangan ejen produk kosmetik yang telah pun diculik, di mana mangsa yang culik yang heboh diperkatakan sekitar 21 hari di mana ejen produk kosmetik tersebut telah pun diculik dan berjaya ditemui dan akhirnya kembali ke pangkuan keluarga dengan selamatnya. Dan ianya dilarikan oleh 4 penjenayah pada 13 September lalu. Bernama Nur Nazirah Muhammad Naim, 36 tahun, telah pun selamat sampai ke pangkuan keluarganya di Kota Baharu sekitar 2.50 petang semalam. Dan dalam pada itu orang ramai dan kenalan dinasihatkan supaya tidak mengganggu mangsa buat sementara waktu bagi memberi ruang buat keluarga tersebut. Dalam pada itu kita nak ucapkan tahniah kepada PDRM kerana berjaya membantras kes jenayah ini, di mana mangsa culik, ikutkan tempoh 21 hari bukanlah satu tempoh yang singkat, sebenarnya sangat tempoh lama, yang begitu lama. Dan siapa sangka akhirnya beliau berjaya diselamatkan dan telah pun selamat kembali ke pangkuan keluarga. Dan dalam hal itu kepada netizen di luar sana dinasihatkan supaya menghentikan penyebaran gambar yang saya kirakan sangat sensitif dan tak sepatutnya pun untuk kita melakukan ataupun menganggap ianya satu tindakan humor, kerana ianya sangat tidak kelakar dan anda sebagai warga Malaysia seharusnya lebih sensitif dengan keadaan semasa. Betul. Dan ini juga satu lagi berita yang cukup gembira, di mana 2 lelaki tempatan yang didakwa culik ahli perniagaan berjaya ditahan, di mana Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak memaklumkan bahawa kedua-dua suspek warga tempatan yang bekerja sebagai penjual sayur dan pekerja kilang ditangkap pada Ahad lalu. Dan kalau kita tengok daripada visual yang viral pada minggu lepas, di mana kejadian tersebut melibatkan sebuah kenderaan Velfire warna putih kalau tak silap. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita bahawa rakyat Malaysia, walaupun ada sentimen yang mengatakan sifat keperimanusiaan itu dah tak ada, tapi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih prihatin dengan perkataan tolong itu sendiri. Jadi kalau kita tengok dekat dalam video yang viral juga, yang mana kalau kita lihat di mana penunggang motosikal yang banyak membantu menghentikan tindakan penculik tersebut. Itu dia tahniah kita ucapkan kepada warga Malaysia ketika ini meskipun dalam keadaan kecanggihan teknologi, dikatakan ramai orang asyik sibuk nak merakam, tetapi masih ada keprihatinan di situ dan kita perlu kekalkan semangat keprihatinan tersebut. Dan dalam pada itu Izu, seperti biasa kita akan kongsikan mengenai keadaan cuaca. Keadaan cuaca ini penting nak memastikan kelancaran harian kita. Selepas ikuti cuaca, apa yang kita nak ikuti selepas kita ada berita yang akan disampaikan oleh rakan tugas kita selepas ini.
Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia bersama saya Syahira Bahtiar. Seorang lelaki warga asing terbunuh dipercayai selepas terlibat dalam satu pergaduhan membabitkan 7 lagi warga asing termasuk 2 wanita di sebuah pusat hiburan di Jalan Tun Razak. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Samah berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai 3 lelaki warga asing berbangsa Afrika yang cedera disyaki akibat pergaduhan dan berada di wad kecemasan sebuah hospital swasta. Menerusi satu kenyataan malam tadi, hasil siasatan polis mendapati mangsa dan rakannya dipercayai bergaduh dengan sekumpulan lelaki warga asing berketurunan Afrika. Mangsa yang berumur 32 tahun telah meninggal dunia ketika diberikan rawatan di hospital kerana mengalami kecederaan parah iaitu kesan luka akibat tetakan di belakang leher. Asyari berkata kesemua suspek berumur lingkungan 26 hingga 40 tahun itu telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Wangsa Maju untuk tindakan lanjut dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi IPD Wangsa Maju atau mana-mana balai polis berhampiran. Seorang lelaki bersama tunangnya parah selepas kenderaan dinaiki mereka dirempus sebuah lori di kilometer 352.6 Lebuhraya Utara Selatan arah utara berhampiran Sungai Perak semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, kejadian berlaku sekitar 1.30 petang membabitkan 2 lagi kenderaan lain, masing-masing sebuah trailer dan sebuah kereta jenis Peugeot. Menerusi satu kenyataan tengah malam tadi, ketika kejadian, kedua-dua mangsa yang menaiki kereta Proton Saga bersama penumpang dipercayai ibu lelaki terbabit dalam perjalanan ke Kelantan dari Putrajaya. Apabila sampai di tempat kejadian, kenderaan mangsa telah dilanggar di bahagian belakang oleh sebuah lori. Selepas pelanggaran itu, sebuah trailer pula melanggar belakang lori berkenaan sebelum hilang kawalan dan melanggar kereta Peugeot. Kereta Peugeot itu turut terbabas dan melanggar pembahagi jalan di tengah Lebuhraya. Kemalangan terbabit mengakibatkan pemandu kereta Proton Saga berusia 29 tahun bersama tunangnya cedera parah, manakala seorang lagi penumpang turut cedera di kepala. Semua mangsa dihantar ke Hospital Tapah untuk menjalani rawatan, manakala pemandu lori mengalami kecederaan ringan di tangan dan kepala. Pihak polis masih menjalankan siasatan lanjut mengenai kejadian itu dan kes disiasat di bawah Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Speaker Parlimen Turkiye, Profesor Dr. Mustafa Şentop tiba hari ini untuk lawatan rasmi 3 hari ke Malaysia sehingga Rabu ini. Pesawat khas membawa Şentop dan delegasinya mendarat di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur pada 11.50 malam tadi. Şentop dan delegasinya disambut Duta Turkiye ke Malaysia, Emir Salip Yüksel dan Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Beliau kemudian memeriksa kawalan kehormat terdiri 28 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Semasa lawatannya, Şentop dijadualkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Beliau juga dijadualkan melakukan kunjungan hormat ke atas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun dan mengadakan pertemuan dengan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Rais Yatim. Kerajaan Indonesia menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyiasat tragedi yang berlaku di Stadium Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur Sabtu malam yang meragut 125 nyawa termasuk 32 orang kanak-kanak. Jawatan kuasa yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD turut dianggotai 12 lagi ahli yang memiliki latar belakang menteri, anggota Persatuan Bola Sepak Profesional, ahli akademik dan wartawan sukan. Mahfud turut mengarahkan Ketua Polis Negara Jeneral Listio Sigit Prabowo agar segera mendedahkan nama-nama yang telah menyebabkan tragedi. Panglima Tentera Jeneral Andika Perkasa juga diminta membuka kertas siasatan berhubung video tular melibatkan anggotanya melakukan tindakan berlebihan semasa insiden.
Terdahulu, Mahfud berkata kerajaan akan menyampaikan pampasan RM50 juta, sekitar RM15,000 kepada setiap anggota keluarga yang terkorban dalam insiden tragis lepas perlawanan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Sementara itu, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana memohon maaf dan menyatakan sedia bertanggungjawab penuh atas tragedi 1 Oktober di Stadium Kanjuruhan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Hai. Okey, masa mula-mula pandemik dulu, Farah dia mulakan perniagaan kosmetik dan pakaian secara online. Betul tak Farah? Betul. Masa tengah fikir nak selesaikan masalah tu, Shima bagi tahu dekat Jim. Okey, pasal program pembangunan usahawan anak muda kota oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Shima minta Farah daftar secara online cepat-cepat. Itu mungkin peluang dia untuk ada permis sendiri. Kadar sewanya pun berpatutan tau. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Sekarang ni, lagi senang dan lengkaplah bisnes Farah tu nak beroperasi. Customer senang nak datang sendiri jumpa dia. Kepada sesiapa yang berminat nak sertai program pembangunan usahawan anak muda kota, macam Farah ni, boleh memohon secara online di alamat URL ni. Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia AKM telah menghadiri majlis sidang media yang diadakan di Mandarin Oriental Hotel yang mana pasukan Petronas dan Mercedes AMG F1 Formula 1 telah bersetuju untuk memperbaharui gelaran penajaan dan perkongsian teknikal sehingga tahun 2026. Perkongsian itu bakal menyaksikan Petronas dan Silver Arrows menyahut cabaran untuk membangunkan penetapan standard 100% bahan api mampan termaju untuk peraturan unit kuasa 2026 oleh Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik berkata, sinergi dan cita-cita bersama kedua-dua pihak akan memberikan laluan untuk menyediakan tenaga yang lebih bersih dan mampan secara bertanggungjawab terhadap sukan dan pelanggan mereka. Memandangkan pengalaman selama 2 dekad sebagai satu pasukan dan keupayaan teknikal serta kepakaran yang diperoleh daripada gabungan bakat, Petronas berharap untuk melakarkan bab seterusnya dengan tumpuan kepada bahan api mampan termaju untuk Mercedes. Beliau berharap dengan perkongsian ini juga, Petronas akan terus menerajui sempadan dengan penyelesaian teknologi bendalir menerusi tawaran inovatif yang rendah karbon. Terdahulu, termeterai perjanjian perkongsian ditandatangani oleh Tengku Muhammad dengan Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan F1 Mercedes AMG merangkap Ketua Pasukan, Togger Kristen Wolf. Togger Wolf berkata Petronas telah memulakan pembangunan bahan api mampan termaju dan sedang diuji dengan unit kuasa masa depan. Mulai 2026, bahan api mampan termaju bakal menjadi nadi prestasi F1 di mana pasukan F1 Mercedes AMG berpeluang menunjukkan kepakaran melalui kedua-dua unit kuasa dan penyelesaian teknologi bendali Petronas. Baru-baru ini, Majlis Sukan Pemotoran Dunia FIA telah meluluskan peraturan unit kuasa baharu di mana 2 aspek utama iaitu peningkatan kuasa elektrik dan 100% bahan api mampan yang akan dilaksanakan mulai musim 2026. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Nak tahu kenapa kita main muzik ni, Nur? Tu dia. Pagi dah intro kan. Dah bagi gitar. Cukup petik sekali sudahlah. Saya dah confused lah sebenarnya. Siapa artis sebenarnya ni? Pun boleh lah. Okay, dan kita hari ni kita bawakan, pagi ni kita buat sesuatu kelainan. Kadang-kadang kita bawa artis di pengakhir segmen rancangan kan. Hari ni kita bawa di awal-awal segmen rancangan juga. Dan hari ni kita memperkenalkan seorang penyanyi yang dikenali sebagai Raza Hai, apa khabar Razak? Baik. Selamat pagi, apa khabar? Okey, Razak, nama Razak Aai. Okey, Razak Aai tu memang nama sebenar ke macam mana? Actually nama Razak Aai tu saya punya stage name.
contoh macam A yang first tu adalah Abdul Razak, nama saya sendiri, and then second A is Abdul Hadi, bapak saya, and I tu Ismail, atuk saya, so saya gabungkan jadilah Razak AI. Dia rahsia resepi kejayaan. Rahsia resepi kejayaan. Gabungkan semua nama. Gabungkan terus. Jadikan satu nama pentas. Betul. Kita turut difahamkan Razak ni merupakan anak kelahiran Sarawak. Ya, betul. Di Kuching. Tapi muka dan cara percakapan tak macam orang Sarawak. Itu saya pun tak tahu. Maybe saya membesar pun dekat JB sebelum Okey. ni, dan saya sekolah pun dekat JB. Habis je sekolah saya terus datang pergi ke Kuala Lumpur lah, dan menetap di sini. Okey Razak, topik kita hari ni antara minat dan juga kerja. cita-cita. Tu dia kan. Motivasi juga sebenarnya ni. Okey, untuk menceburi dalam bidang industri seni suara ni, adakah ini merupakan minat Razak yang sebenarnya, ataupun ianya dilihat sebagai satu kerjaya yang ada di depan mata? Bagaimana? Pada mulanya saya masa sekolah menengah dulu, saya pernah join macam puisi dan lagu dan macam-macam pertandingan menyanyi di sekolah. Dan saya bermula tulis lagu sendiri pada umur saya berusia 16 tahun. Daripada situ saya realise yang saya boleh tulis lagu sendiri. Dan saya jadikan penulisan lagu saya tulis banyak, dan habis di sekolah saya terus pergi nyanyi dekat mana-mana yang saya nak try nyanyi lah. Dan sampai ke hari ini. Saya habis sekolah saya nyanyi sampai ke sekarang. Saya sekarang dah 27 tahun. 27 tahun. So dah lama jugalah nyanyi ni. Menyebut berkaitan dengan menyanyi sampai sekarang. Kita tahu kisah Razak dulu tak direstui sebagai seorang penyanyi oleh ibu sendiri. Mungkin Razak boleh kongsikan perjalanan tidak direstui semasa tu. Okey, macam bagi saya seorang ibu memang nak tengok anak dia berjaya. Dan benda tu tak salah sebenarnya. Bagaimana kan seorang mak tak nak tengok anak dia berjaya. So mak saya sebenarnya dia nak suruh saya kerja macam kerja kerajaan ke, kerja kat office ke. Dia cakap jadi penyanyi ni tak ada masa depan. So saya cuba untuk buktikan dekat dia yang saya boleh menyanyi dan boleh macam bagi dia duit every month, dan dia tutup mulut je sekarang saya rasa. Sebab kan saya nyanyi boleh bagi dia duit, dia diam. Itu je. Okey, maksudnya kerjaya Razak ketika ini adalah penyanyi sepenuh masa. Yes, betul. Dan sebelum jadi penyanyi, ada tak kerjaya yang pernah Razak ceburi? Saya pernah je macam kerja kat kedai makan sementara. Masa tu saya belum ada gitar sendiri lagi, so saya kerja part time dulu. Jadi pelayan. Dan saya bekerja dan saya beli gitar saya sendiri dan macam-macam alat-alat muzik yang saya beli sebab saya dah memang minat dengan muzik kan. Saya baca juga dekat media sosial, suara Razak ni dia seolah-olah sama dengan Cakrahan. Dia menyebabkan mana-mana lagu yang Razak nyanyi dengar seperti Cakrahan. Yang tu sebenarnya saya dah banyak juga dah dapat komen yang macam tu. Even semalam pun saya ada interview juga dan diorang pun ada juga cakap pasal benda tu. Dan bagi saya mungkin rezeki Cakrahan famous dulu. Kalau saya famous dulu mungkin orang cakap Cakrahan ni tiru Razak lah. Mungkin. Okay. Kita nak dengar juga tu suara yang ala-ala Cakrahan tu. Cuba bagi live sikit. Okey, saya nyanyi lepas saya sendiri lah. Part chorus Menyesal ku akui kini kau tiada lagi. Maafkanlah diriku yang selalu menyakitimu. Itu dia. Sebenarnya nak dengar lagi. Nak dengar lagi, nak petik gitar tapi ni. Lambat. Barangkali next time. Okey. Macam yang Razak tahu, lagu yang terbaru, single yang Razak rilis hari itu merupakan satu inspirasi yang datang daripada mak Razak sendiri. Mungkin Razak boleh kongsikan bagaimana lagu tu terinspirasi daripada orang tua Razak. Okey, kalau lagu saya yang sebelum ni tajuk dia Aku Setia. Lagu tu saya memang tulis untuk ibu saya sendiri sebenarnya. Sebab mak saya kan memang nak saya jadi seorang pekerja, bukan penyanyi. Dan saya dekat dalam lagu tu sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan dekat mak saya sendiri adalah mak, tunggulah saya dekat rumah. InsyaAllah saya akan bawakan kejayaan ni untuk mak. So itulah sebenarnya tentang lagu Aku Setia tu. Dan saya dan Todak Music sendiri kita orang keluarkan
next single yang bertajuk Radio. Lagu dia agak catchy sedikit dan sekarang dengan lagu terbaru berjudul Bukti Cintaku. Okey, Bukti Cintaku boleh Razak terangkan mengenai genre lagu dia bagaimana? Genre lagu Bukti Cintaku lebih kepada pop rock macam tu lah. Sebab sebelum ni saya tak pernah pun nyanyi lagu yang macam ada elektrik gitar yang memang macam garang-garang sikit. Cuma kali ni saya buat kelainan dan buat masa sekarang pun saya tengah dalam situasi tengah buat pembikinan album lah. Dalam proses lah sebenarnya. Tapi itulah tak tahu lagi bila nak release. So doakanlah saya. InsyaAllah kita doakan rilis dalam tahun ni jugalah. InsyaAllah, amin. Okey, nak tahu juga mengenai sinopsis ataupun lagu mengenai Bukti Cintaku. Mengenai apa tu kisah ni, Razak? Bukti Cintaku ni sebenarnya saya tulis lagu ni pada asalnya memang dari pengalaman sendiri masa bercinta dulu. Dulu dah. Dulu. Sekarang statusnya? Sekarang statusnya tak. Okey, saya tulis lagu tu sebenarnya saya cuba nak bagi tahu dekat seseorang tu yang saya nak buktikan yang saya ni mencintai dia. So saya tulis lagu yang macam tu. And then bagi saya seorang lelaki ni selalunya dia lambat move on, tapi tak tahulah berada kita kat sini kan. Dia macam mana. So saya tulis lagu tu, dia macam last part sekali dia menyesal sebenarnya, dia salah buat pilihan. So dia nak bagi tahu yang saya masih sayangkan awak, macam itulah. Itu dia. So biasalah lelaki lambat move on, tapi jangan tanya saya. Tanya saya jawapan saya lain, takut nanti ramai kecam dekat luar sana. Okey, kita nak tahu juga perkembangan Razak terkini macam mana? Perkembangan terkini baru 2 hari lepas saya baru release lagu baru. Tapi lagu tu saya just release macam tu je. Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya saya ni orang Sarawak, memang asal daripada Kuching, Sarawak. Dan saya tulis lagu bahasa Melayu Sarawak. Judulnya Nang Takdir Kita, memang dah ada dekat dalam YouTube, dah ada dekat Spotify apa semua. So korang boleh dengar lagu tu, tajuk dia Nang Takdir Kita. Saya nak beritahu kat diorang, saya ni orang Sarawak sebenarnya. Tapi lagu tu sebenarnya berkenaan tentang seorang lelaki Sarawak jatuh hati dengan perempuan di Kuala Lumpur. Ni macam ada tanda-tanda je ni. Razak mungkin kan dia mengekspresikan perasaannya menerusi lagu. Betul. Saya memang minat macam tu. Saya ni jenis nak cakap kat seseorang tu tentang perasaan saya takut sikit. So saya pakai lagu lah, senang sikit. So wanita-wanita di luar sana kena alert lah dengan lagu Razak, wanita yang hampir dengan Razak lah pastinya kan. Okey, Razak nak kongsikan juga mengenai perjalanan untuk menjadi anak seni ini. Bagaimana liku-liku perjalanan yang ditempuhi? Buat masa ni sebenarnya nak kata susah tak susah, nak kata senang pun tak senang. So saya cuba untuk percaya pada diri saya sendiri juga, dan saya macam sampai sekarang saya dah ada dalam 5 ke 6 buah lagu yang saya dah rilis. Tapi saya, orang cakap apa, belum rezeki lagi. Tapi saya selalu cakap kat diri saya, jangan putus asa. Sebenarnya saya akan rilis lagi lagu. Sebab tu sekarang saya dalam proses pembikinan album. Sebab apa tahu? Sebab saya tak nak give up lah. Mana tahu jual 10 lagu, 1 lagu tu boleh pergi. Kita tak tahu rezeki kan. So saya harap korang boleh doakan saya di masa akan datang. Amin. Terima kasih banyak. Kita nak tahu juga sejarah kisah Razak. Kalau macam yang kita tahu, Razak dulu sebelum dengan Todak Music ada dengan satu lagi syarikat muzik lain. Betul. Apa yang menyebabkan Razak berpindah ke Todak Music? Pada awalnya saya dengan syarikat rakaman muzik yang sebelum ni, sebenarnya saya dah konon-konon nak berhenti nyanyi. Bukan berhenti nyanyi terus. I mean macam dah tak nak macam ada apa-apa berkenaan dengan syarikat lah, saya tak nak pun. Dan saya balik ke Sarawak sekejap, macam untuk macam rest, tak nak nyanyi apa semua. Tapi saya masih nyanyi lagi dekat Sarawak. Dan tiba-tiba saya dapat offer daripada kawan saya sendiri. Dia cakap, aku ada kawan ni, dia tengah cari penyanyi. So saya dengar dia punya offer dan saya rasa saya berminat lah dengan offer apa yang Todak Music berikan kepada saya. Dan saya teruskan lah apa yang Todak Music dengan saya buat sekarang. Kita nak tahu Razak mengenai tu dia. Sila Nurul, sila. Okey Razak, nak tahu juga mengenai genre lagu yang menjadi idaman Razak sebenarnya. Dalam hati tu apa sebenarnya yang menjadi sememangnya muzik jiwa Razak? Okey, terus terang saya sebenarnya suka dengan filem-filem yang berkaitan dengan cinta. Dan saya banyak tengok movie-movie yang cinta-cinta ni lah. Macam contoh macam Melly Go Slow sebelum ni, dia memang ada satu movie tu memang lagu dia saja. So sebenarnya itu adalah salah satu impian saya nak buatkan
lagu-lagu cinta berapa banyak dan dijadikan sebuah filem. Itu Sebagai soundtrack dalam movie. yes, betul. Saya memang minat lagu cinta lah, senang cakap. Okey, kita nak tahu juga Razak siapa yang Razak idolakan sekarang ni? Adakah Cakrahan sendiri ataupun ada idola figurannya sendiri? Okey, macam yang saya cakap tadi, Melly Goslow. Saya memang sangat mengidolakan dia dengan lagu-lagu yang dia tulis, dengan lirik dia. Dan melodi dia pun bagi saya macam dia lain lah. Memang dia bercerita pasal cinta ni lah. So saya memang sangat idolakan Melly Goslow. Kalau boleh saya nak berduet dengan dia. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Petik kita ni InsyaAllah. Baik, Abang, terima kasih kita ucapkan kepada Razak atas kesudian bersama dengan kita dalam Apa Khabar Malaysia, bercakap soal minat dan juga cita-cita. Tapi sebenarnya kita nak bercakap soal kita nak bercakap lebih lanjut lagi dengan Razak, tapi disebabkan kekangan masa kita, tapi kita ada masa yang cukup singkat. Betul, tapi dan diharapkan pengisian hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan pengenalan mengenai Razak kepada mereka di luar sana untuk lebih mengenali Razak lebih dekat. Mungkin boleh ke laman sosial milik Razak ya. Okey, dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kes penyakit kanser di kalangan masyarakat Malaysia semakin meningkat tanpa mengira peringkat umur mahupun latar belakang kesihatan seseorang. Trend peningkatan ini pastinya membimbangkan kita. Situasi ini menuntut kemudahan dan perubatan merawat kanser yang meluas dan maju buat pesakit kanser supaya mereka mudah memperoleh ubat-ubatan dan mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Inilah inisiatif yang diambil oleh kumpulan Hospital Columbia Asia bagi mewujudkan pusat kanser pertamanya di cawangan Hospital Columbia Asia di Bukit Rimau, Shah Alam. Baru-baru ini, kru Apa Khabar Malaysia berkesempatan menyaksikan pelancaran pusat kanser pertama yang disempurnakan oleh Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Columbia Asia, Dr. Chan Boon Keng, dan Pengurus Besar Serantau Hospital Columbia Asia Bukit Rimau, Lee Hui Chuen. Sejajar dengan pembukaan pusat kanser tersebut, pihak Columbia Asia turut memperkenalkan inisiatif Breaking Barriers, iaitu mengetengahkan 3 jurang utama: pencegahan kanser, bimbingan untuk pesakit kanser dan sokongan untuk pesakit kanser. Kes kanser sekarang di Malaysia semakin meningkat. That's why kita perlu menyediakan kemudahan rawatan kanser supaya kita yang lebih holistik dan kepelbagaian untuk masyarakat kita di Malaysia. Di Columbia Asia Bukit Rimau, kita ada kemudahan kemoterapi, targeted therapy, immunoterapi, palliative, radioterapi dan post-cancer treatment macam post-cancer treatment care. Untuk yang memerlukan rawatan kanser, boleh datanglah ke Columbia Asia Bukit Rimau untuk mendapatkan servis rawatan kanser di sini. Memandangkan kesedaran pengesanan lewat penyakit kanser merupakan jurang terbesar dalam penjagaan kanser, pihak Columbia Asia melancarkan kempen #ClockOutToCheckUp bagi memotivasikan rakyat Malaysia untuk ambil peduli kesihatan mereka dan membudayakan melakukan saringan kanser secara berkala. Pihak Columbia Asia menawarkan lebih 1,000 saringan kepada syarikat-syarikat Malaysia yang berminat menyertai kempen ini. Sebagai permulaan, pihak Columbia Asia menawarkan para pekerjanya saringan kanser percuma dan sebagai ganjaran mereka diberikan 1 hari cuti bekerja. Cabaran korporat Clock Out to Check Up bermula 29 September sehingga 31 Oktober ini. Mana-mana syarikat korporat di Malaysia bolehlah mendaftar di www.columbiaasia.com/clockout2checkup dan hospital tersebut turut menawarkan 200 saringan kanser kepada orang awam bermula 1 Oktober ini. Ayuh kita perangi kanser. Okey, itu tadi dapat kita saksikan antara yang menarik hari ini adalah mengenai package pusat kanser pertama di Malaysia dan mungkin boleh lepas ni boleh pergi buat screen test ke macam mana ke kan? Mungkin. Nak tahu keadaan kesihatan sebenarnya bukan apa. Dan kita seperti yang kita janjikan hari ini kita membawakan satu topik yang menarik. Sebenarnya topik ni saya rasa berat untuk dikongsikan tapi sebenarnya memang wajib untuk kita tahu sebagai rakyat Malaysia dan khasnya sebagai umat Islam, khasnya dalam pembahagian harta. Dan hari ini kita nak bercakap soal keluarga bermusuh berebut harta pusaka. Perkara biasalah
tu. Apabila menyebut berkaitan dengan harta pusaka akan berlaku perebutan. Betul. Dan kalau boleh kita tak naklah sampai hilang saudara, putus saudara disebabkan harta. Dan itu yang perlu kita elakkan. Dan di sinilah perlunya adanya ilmu pengetahuan untuk kita sama-sama penuhkan di dalam minda dan fikiran kita. Dan dalam hari ini kita akan membawakan seorang tetamu iaitu merupakan peguam syariah iaitu Puan Fatimah Az-Zahra Muhammad Ibrahim daripada Tetuan Asia dan Hisham Cawangan Bangi. Assalamualaikum Puan Fatimah, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Sihat Cik Nurul dengan Cik Izu. Alhamdulillah. Dan Puan Fatimah, hari ini kita nak berkongsikan topik mengenai keluarga bermusuh berebut harta pusaka. Dan dalam tadi itu sebelum kita nak kongsikan mengenai berebut harta pusaka, khasnya mengenai orang Islam ni pastinya adanya pembahagian harta melalui faraid dan juga hibah. Dan mungkin Puan boleh kongsikan mengenainya. Okey, sebenarnya cantik isu pusaka ni dan isu pembahagian dalam umat Malaysia ni lah, terutamanya orang Islam ni memang cantik. Dan sebenarnya pembahagian harta kalau saya boleh ringkaskan ada 3 Ada 3, dia bukan sekadar faraid. Okey, kalau macam umum tahu faraid adalah jalan yang terakhir. Okey, dan pensyariatan faraid ni pun cantik. Allah turunkan sebab apa? Untuk menyelesaikan kalau ianya ada salah satu pertikaian terakhir. Okey, tapi dari segi pembahagian pusaka sebenarnya keluarga-keluarga ni, waris-waris ni boleh berbincang secara muafakat. Okey, kalau kita biasa dengar muafakat ni secara syura ada 5 adik-beradik, semua dapat sama. Ni muafakat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dia adalah kalau ada antara waris ni tak nak apa-apa, kita tolak harta tu. So kita panggil ni cara takharuj. Takharuj ni menolak lah, tak nak apa-apa langsung daripada harta tu. Ini cara yang kedua. Dan kalau 2 cara ni tak selesai, baru datang faraid. Faraid ni Allah datangkan kalau tak ada apa-apa titik tolak yang terakhir, faraid perlu diketengahkan. Kenapa? Kita tak nak harta beku. Okay? Kita tak nak orang Islam miskin. Okay, harta-harta ni boleh digunakan oleh waris. Okey, bercakap berkenaan hibah pula, dia bukan salah satu pembahagian tapi salah satu perancangan. Perancangan harta pusaka yang sebenarnya kita kena terapkan lah dalam keluarga untuk merancang setiap orang yang ada harta ni bila meninggal dunia, harta ni boleh dibuat macam mana. Dan hibah ni adalah salah satu perancangan harta, bukan pembahagian lah. Tetapi dibuat semasa hidup. Dan pusaka ni bergerak setelah kematian. Mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan bagaimana sebab kita bila menyentuh berkaitan dengan faraid, bagaimana peranan faraid itu memainkan peranannya dalam pembagian harta pusaka ni. Mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan. Okey, macam umum tahu saya cakap tadi, okey, faraid ni memang cantik sebab apa? Dia ada portion adik-beradik, ada portion ibu ayah, ada portion isteri, ada portion anak lelaki dan anak perempuan. Okey, faraid ni cantik kerana apa? Semua orang ada bahagian masing-masing. Okey, kita berbincang bila situasi ada pertikaian Bila pertikaian tak setuju sama rata. Okey, tak apa. Tak setuju penolakan. Kita pergi faraid. Dalam faraid jangan risau. Semua orang ada bahagian masing-masing. Okey, dari segi pembahagian faraid pula waris-waris ataupun umum kena tahu siapa sebenarnya waris utama. Apabila tak tahu waris utama ni, itu yang jadi masalah. Itu yang punah keluarga berebut harta pusaka. Okey, kalau ada ibu ayah yang meninggal ni, ada ibu ayah. Ibu ayah confirm dapat. Yang meninggal ni ada isteri. Isteri confirm dapat. Ibu yang meninggal ni ada anak perempuan, anak lelaki. Confirm anak lelaki, anak perempuan dapat. Ini adalah 5 kategori yang saya katakan sebagai waris utama lah. Okey, macam mana pula adik-beradik? Adik-beradik kena faham. Adik-beradik kalau ada hubungan pertalian sekalipun, tapi kalau ada anak lelaki si mati meninggalkan, confirm tak dapat. Kerana apa? Anak lelaki adalah waris kuat dalam keluarga. Jadi, anak lelaki akan ambil semua bahagian tadi. Dan adik-beradik yang tadi tu, pakcik-makcik lah saya kata kategorikan si mati ni. Pakcik-makcik ni tak dapat. Pakcik-makcik kat luar sana kena faham. Kalau ada anak-anak buah masih kecil sekalipun, lelaki walaupun baru lahir, sebulan 2, tetapi waris si mati. Pakcik-makcik tak dapat minta maaf tak dapat. Tapi bagaimana pula Puan dengan status keluarga angkat ataupun anak angkat? Okey, cantik. Ada yang faham, ada yang tak faham. Okey, bila kita panggil nama pun anak angkat anak angkat ni maksudnya tak ada pertalian darah. Okey, bila tak ada pertalian darah, tak ada datang daripada mana-mana usul perkahwinan, diambil oleh keluarga luar. Okey, dalam Islam anak angkat tak dapat. Okey, bila anak angkat tak dapat, tetapi ibu ayah angkat ni sayang sangat pada anak angkat. Nak buat macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, perancangan harta ketika hidup. Buatlah hibah, buatlah wasiat kepada anak angkat ini.
Kenapa? Supaya anak angkat ni dapat bahagian dia. Tapi kalau dari segi harta pusaka itu sendiri, anak angkat ni memang tak akan dapat. Jadi mana-mana pihak di luar sana yang ambil anak angkat, rancang harta tu waktu hidup, fikirkan melalui perancangan harta yang ada. Contoh, wasiat, hibah, wakaf dan sebagainya kepada anak angkat tu sendiri. Kita nak minta penerangan daripada Puan Fatimah. Kita tahu dalam faraid pembagi harta kepada yang waris utama lah. Kita juga ada konsep seperti hibah dan sebagainya. So, apakah yang dimasukkan contoh macam hibah tadi? Diberikan kepada mereka yang ada pertalian darah, contoh macam anak angkat. Jadi dia nak memahamkan konsep hibah itu sendiri. Mungkin Puan Fatimah boleh ceritakan secara detail. Okey, hibah ni dengan topik pusaka dia dua topik berbeza. Dan hibah ni kalau saya kupas panjang, dia memang perlukan satu slot lagi. Tapi ringkasnya saya kata, hibah ni sebenarnya memang salah satu medium merancang harta ketika hidup. Dan hibah ni mudahnya kita kata, kita bagi sebab kita sayang dia. Tak ada apa-apa balasan. Bagi pada anak angkat sebab kita sayang dia. Sebab anak angkat tu tak ada pertalian darah kita, sayang dia, kita bagi dia sepenuhnya. Dan hibah ni sebenarnya cantik. Sebab apa? Sebab dia tak terikat dalam mana-mana pihak, tidak terikat dalam mana-mana bahagian sekalipun. Kalau berbeza dengan wasiat, wasiat pula kita kata pembahagian dia 1/3 saja. Tapi hibah ni bulat, 1/1. Tapi dengan niat, memang betul-betul sayang pada orang tu. Bukan kerana nak mengenepikan ahli keluarga. Itu hibah ni sebenarnya. Cantik kedatangan dan kewujudan hibah ni yang sebenarnya orang kena dalami dan kena terapkan daripada sekarang. Kenapa merancang harta ini penting? Maknanya pembahagian hibah itu sendiri dengan faraid sudah dibezakan lah. Kalau contoh macam harta yang keseluruhannya, okey, satu bahagian ni kita berikan kepada yang tak ada pertalian darah sebagai hibah. So yang tinggal itu akan dibahagikan secara faraid. Adakah betul pemahaman saya atau ada penjelasan lain? Betul, ringkas dia macam tu. Okey, bila berlaku kematian, ada pusaka, ada harta ditinggalkan. Ketika perbicaraan pusaka, institusi kehakiman ataupun yang menjalankan perbicaraan pusaka ni akan tanya, ada pernah buat hibah tak waktu hidup? Ada pernah wasiat tak waktu hidup? Ada pernah isytihar harta sepercayaan tak si mati ni waktu hidup? Bila ada, harta-harta tu akan dikeluarkan dari pusaka secara automatik. Sebab ianya bukan lagi milik si mati. Disebabkan itu memang kena rancang harta waktu hidup. Buatlah hibah, buatlah wasiat, harta pencarian. Saya setuju dengan Puan Fatimah, buat rancanglah harta pusaka ketika masih hidup supaya mengelakkan pertelingkahan di kalangan ahli keluarga selepas ketiadaan individu tersebut. Tapi kita nak tahu juga, tapi perkara berlaku kan kita tak boleh halang, tapi kita nak tahu juga bagaimanakah proses pembahagian tanah pecah nama dan bagaimanakah perkiraannya yang sebenar. Okey, bila pecah nama ni maksudnya bila ada satu geran bila ada satu geran ni, kalau nak pecah nama si mati ada satu geran. Okey, perlu buat proses pusaka. Bila buat proses pusaka ada 5 orang waris contoh Bila melalui proses pusaka, 5 orang waris ni akan dimasukkan nama dalam geran melalui proses turun milik akibat kematian. Bila proses turun milik akibat kematian ni berlaku, 5 orang waris tadi akan ada nama dalam geran tadi. Dan pembahagian dia macam mana saya kata? Seperti saya kata mula-mula tadi. Dia boleh jadi sama rata, dia boleh jadi penolakan dan boleh dijadikan sebagai kiraan faraid kalau tak ada apa-apa persetujuan waris-waris. Dan biasanya Cik Nurul dengan Cik Izu kan, saya biasa buat kes-kes melibatkan pusaka ni, alhamdulillah ada keluarga yang harmoni. Memang walaupun ada abang ramai, adik perempuan seorang, boleh bagi sama rata. Tapi ada juga bila berlaku persengketaan, masuklah isu faraid. Jadi itu memang tidak boleh dinafikanlah. Faraid itu memang adalah jalan yang terakhir, bukan jalan yang pertama. Itu dia. Tapi dan kita sebenarnya kita nak berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan kupasan yang lebih mendalam lagi. Pastinya keluarga bermusuh berebut harta pusaka, mendalami apakah itu makna faraid. Segalanya selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia dan kita masih lagi bersama dengan Puan Fatimah Az-Zahra Ibrahim untuk membincangkan topik mengenai keluarga bermusuh berebut harta pusaka. Dan Puan, seperti mana kita tahu apabila seseorang itu boleh meletakkan nama, wasiat ataupun penama kepada seseorang waris untuk menerima harta tersebut setelah maksudnya tiada lagi hubung kait dengan bank ataupun bebas daripada hutang. Sekiranya rumah
contohnya membeli rumah tersebut masih lagi dalam berkeadaan berhutang, tanah tersebut juga masih dalam keadaan berhutang, bagaimanakah untuk menjadikan ianya sebagai difaraidkan kepada waris ataupun pembahagiannya kepada waris yang meninggal dunia ini? Okey, bila harta dalam hutang pertama sekali memang nak tak nak kena lantik pentadbir. Okey, maksudnya tidak boleh terus bahagi kepada waris-waris. Sebab apa? Sebab ada pihak lain yang berkepentingan dalam harta tu, iaitu bank. Hutang tak dibayar. Jadi perkara pertama, bila berlaku kematian ada harta dalam gadaian ni, memang kena lantik pentadbir. Okey, apa yang berlaku adalah seterusnya pentadbir ni kena berbincang dengan ahli keluarga sama ada harta itu hendak dijual ataupun hendak diuruskan oleh mereka sendiri. Kalau pentadbir dan waris-waris ni berbincang nak menjual, menjumpa ataupun terjumpa pembeli yang baru. Okey, dah conclude SPA, perjanjian jual beli, dah ada harga balasan sebagainya, maka hasil daripada harga jualan itu boleh diteruskan dan dibahagikan secara faraid ataupun sama rata kepada waris-waris. Tetapi kena faham, pentadbir dia tak ada kuasa terus untuk menjual tanah itu dan bagi kepada waris-waris. Kenapa? Pentadbir kuasa dia urus sahaja harta. Tak boleh jual pun. Yang pentadbir tu orang luar atau ahli keluarga sendiri? Okey, dalam Malaysia ni bila kita berkeluarga, kita akan dahulukan keluarga. Dan keluarga ni kenapa? Kita lebih tahu dia orang yang lebih dekat dan amanah untuk jaga harta tu. Dia lebih tahu siapa waris yang berkepentingan. Dan tapi kalau tak ada waris yang kita tengok sebagai orang yang beramanah, yang boleh menjaga harta ni dengan baik bagi pihak waris-waris, mahkamah akan melantik pentadbir yang amanah mengikut pandangan mahkamah. Dan pentadbir ini boleh dilantik bukan dalam kalangan keluarga sekalipun. Sebabkan itu kalau Cik Nurul dengan Cik Izu pernah dengar amanah raya, bukan keluarga kan? Tapi masih tetap boleh dilantik menjadi pentadbir. Okey, so dalam situasi ni balik pada soalan hutang tadi. Macam saya kata, pentadbir tak boleh jual rumah. Kalau nak jual rumah macam mana? Kena dapatkan perintah mahkamah untuk menjual dan cairkan aset bagi kepada waris-waris. Ini peranan pentadbir. Itu dia persoalan. Nampak jelaslah rumah yang belum selesai hutangnya tak boleh dijual selagi mana belum dicairkan aset tersebut. Baik, berkaitan dengan aset, tadi Puan Fatimah ada menyebut berkaitan dengan aset beku di awal perbincangan tadi. Mungkin Puan Fatimah boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan aset beku, dan sekiranya aset beku ini nak dicairkan semula ataupun boleh nak diakses semula oleh ahli keluarga waris, bagaimana caranya? Okey, memang saya kata ada aset beku. Betul. Kalau ikut statistik tahun 2021, Malaysia ada 90 bilion aset beku. Tapi alhamdulillah 2022 statistik Julai 70 bilion aset beku. Tetapi masih banyak 70 bilion. Dan sedihnya dalam aset beku ini melibatkan harta orang Islam. Okey, berbalik-balik soalan kepada Cik Izu, macam mana nak cairkan aset beku? Pertama, kita kena ajak kita punya masyarakat untuk lebih sedar dalam keluarga mereka jika berlaku kematian, kena cepat-cepat uruskan proses pusaka. Buat permohonan pusaka. Kenapa aset beku ini terjadi? Sebab keluarga buat tak tahu. Biarlah, tak nak uruskan, tak nak bagi dokumen, tak nak bagi je sama. Biar je beku. Jadi, bila terkumpul harta itu milik kerajaan disimpan, waris tidak dapat menikmati. Jadi jawapan dia pertama, waris kena sedar peranan mereka dalam mencairkan harta itu bagi diri mereka sendiri. Okey? Dan yang kedua, apa yang perlu dibuat adalah waris-waris ini juga kena tidak boleh bersifat melepas tangan. Okey? Jangan tidak bertanggungjawab terhadap harta itu dan kena sentiasa cakna dalam keluarga apa harta yang ada ayah dan mak tinggalkan. Apa harta yang ada isteri ataupun suami dapatkan ketika hidup. Ambil tahu. Sebab kadang-kadang kematian berlaku, saya tak tahu suami saya ada harta apa. Saya tak tahu mak ayah saya beli rumah banglo mana. Bila tak ambil tahu, dalam keluarga sendiri, bila tak ambil tahu, aset tu bekulah. So itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, saya boleh katakan solusi dia adalah kena cakna undang-undang dan cakna hukum syarak. Kenapa? Dalam keluarga kita ada pelbagai lapisan waris. Macam saya kata tadi, atuk, nenek, anak lelaki, anak perempuan dan isteri. Masing-masing ada peranan masing-masing mengikut faraid. Dan kena tahu, bila Allah turunkan faraid, bahagi masing-masing ikut bahagian, bukan semata-mata mengambil keuntungan. Masing-masing ada peranan untuk dijalankan terhadap harta itu dan untuk dijalankan terhadap waris-waris.
Jadi cakna undang-undang dengan cakna hukum syarak ni, saya nak kata peranan keluarga tu sendiri. Bila berlaku kematian, jangan tinggalkan harta si mati tu lama-lama. Jumpalah peguam ataupun carilah orang yang pakar dalam urusan pusaka ni, cari jalan, minta pandangan, minta nasihat. Kenapa? Supaya harta tadi tak beku. Berapa lama untuk sesebuah harta tu untuk dibekukan aset dia? Dia Tempoh boleh dia tu jadi lama. Sebab selagi mana tidak dituntut, selagi mana tidak dimanfaatkan oleh waris-waris, selama itu menjadi pegangan. Dan Puan, kita ada dua jenis harta ya, harta aset cair dan juga aset beku. Dan sekiranya aset beku dan cair ini berapa lama perbezaan tempoh untuk memilikinya, untuk waris dapat memilikinya? Maksudnya aset cair ni adakah ianya dapat diberikan kepada waris secara langsung waktu itu juga, dan begitu juga dengan aset beku, berapa lama tempoh untuk pembahagiannya dapat dilangsungkan? Okey, dia tertakluk kepada harta dalam kategori sama ada aset cair ataupun aset beku. Kalau harta ni tinggalkan harta alih, cepatlah, insya-Allah lah harta alih ni dari segi duit. Dari segi duit dalam bank account, tabung haji, ASB ataupun dalam ARB. Tetapi kalau harta tidak alih seperti rumah, ianya tertakluk juga kepada proses-proses selanjutnya. Sekalipun ianya adalah aset beku melibatkan tanah, tetapi tidak ada penjual ataupun tidak ada pembeli yang nak membeli tanah itu, aset tersebut akan kekal sebagai aset tanah. Tidak ada keuntungan ataupun manfaat yang boleh diambil oleh waris-waris ni. Jadi soalan dia Nurul tadi, cepat atau lambat bergantung pada jenis aset, harta alih ataupun harta tak alih tadi. Okey Puan, kita nak tahu juga mengenai pecahan pokok pembahagian faraid itu bagaimana. Anak dapat berapa peratus, isteri dapat berapa peratus, secara ringkasnya dan secara dalam golongan keluarga yang terdekat. Okey, yang ni kalau kita buka kelas kan, nanti siapa yang tak suka matematik confirm tak nak dengar. Okey. Okey, tapi ringkasnya kalau kita kata waris utama waris berhak bila berlaku kematian okey, kita panggil suami dan isteri. Okey, saya suka bagi kiraan ringkas. 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, kemudiannya 1/6, 1/6 asabah dan asabah. Okey, kalau nampak tadi kiraan dia naik 1/2, 1/4. Okey, mudah dia 1/2 kalau tak ada anak. Untuk seorang lelaki, dia berkahwin tetapi dia tak ada anak, 1/2. Tapi kalau dia ada anak, dia naik sikit, ataupun nombor dia naik tapi portion dia kurang, 1/4. 1/4 bila dia ada anak. Okey, walaupun anak seorang. Okey, kalau isteri pun sama, 1/4, 1/8. Nombor dia, kalau kita kira matematik siapa yang suka tu mudahlah. Okey, 1/4, 1/8. 1/4 untuk tak ada anak. Okey, kalau 1/8 untuk ada anak. Okey, kalau atuk 1/6 tak ada cucu, tak ada anak lelaki. 1/6 dan asabah ataupun asabah dia ambil semua bila tak ada langsung waris lelaki. Dan kalau anak perempuan ada 1/2. Tapi kalau dia ada adik-beradik perempuan yang ramai, 2/3. Okey, dan kalau anak lelaki datang anak lelaki waris yang kuat, automatik anak perempuan tadi berkongsi portion dia 2/1. Ini kiraan yang semua kena pegang lah bagi saya. Ini belum kira lagi sisian tepi, pakcik, makcik, adik-beradik yang lain. Ini kalau dapat grab dulu yang ni, baru kita buka yang besar tadi. Okey, kita saya nak bagi satu situasi juga. Contoh macam ada ahli keluarga kandung dan juga ahli keluarga kandung asal, yang mana keluarga asal sebelum seorang suami itu bercerai, kahwin lain. Okey, kita nak faham kat sini, suami itu ada keluarga asal, lepas tu dia bercerai, ada keluarga lain satu, dan keluarga asal itu dah ada anak dia. Lebih kurang dalam kita ambil contoh 3 orang anak. So sekiranya suami yang dah berkahwin dengan yang isteri kedua tu, isteri yang sekarang ni dia dah meninggal, so pembagian harta kepada isteri dan juga anak yang 3 orang tadi yang asal tu macam mana? Okey, dalam situasi ni yang meninggal siapa? Suami untuk isteri kedua. Isteri kedua. Okey, bila suami isteri kedua, dia hanya tertakluk pada perkahwinan dia dengan isteri kedua saja. Okey, walaupun tadi isteri dia yang kahwin tu adalah sebenarnya isteri daripada perkahwinan pertama, okey, dia tidak mewarisi. Sebab apa? Sebab dia yang meninggal. Jadi bila dia meninggal, dia meninggalkan harta dia kepada waris dia, iaitu isteri dia sekarang. Tetapi kalau yang meninggal adalah bekas suami tadi, dan ketika dalam tempoh dia berkahwin dengan suami yang pertama tadi, okey, habis iddah semua dan sebagainya, tak kahwin lagi tapi meninggal. Dalam tempoh ni kemudiannya dia baru kahwin dengan suami yang meninggal tadi, okey, harta yang ni tadi isteri tadi boleh dapat walaupun dia kahwin dengan suami yang kedua tadi. Faham Okey, so kalau jadi macam tu, maksudnya suami tadi
tak ada siapa dapat harta di bahagian sini. Hanya di bahagian perkahwinan suami kedua. Tetapi kalau isteri di dalam perkahwinan suami kedua itu, si suami sini meninggal, isteri sini dapat. Sebab dia pernah menjadi waris di sini. Dan harta pusaka sini tak diselesaikan, dia boleh dapat portion sini walaupun dia telah berkahwin baru ketika itu. Ini yang cantik. Dekat situ peranan suami dan juga peranan isteri. Kena faham dekat situ konteks dia. Ya, betul. Dan peranan waris tak perlu dinafikan lagi. Betul. Itu yang pastinya. Sebab ketika ini apabila melihat meminggirkan anak daripada perkahwinan terdahulu, itu dah kerap kali berlaku. Dengan adanya Farah ini dapat menyelesaikan segala kesulitan yang dialami. Okey, jadi kita nak bagi satu nasihat kepada puan kepada mereka di luar sana untuk mengelakkan persengketaan sesama waris dalam pembahagian harta pusaka. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Okey, pertama sekali, dia mesti ada perbincangan, komunikasi. Bila berlaku kematian, bila kematian kita boleh berkumpul. Kita boleh bawa ahli keluarga kita bersama duduk untuk menyelesaikan pengebumian. Tapi bila bab harta, kenapa tidak boleh duduk bersama dan berbincang? Jadi pertama sekali dalam orang Islam, saya galakkanlah dan saya sarankan bila berlaku kematian ni, berbincanglah secara baik. Dan kalau tak boleh berbincang, cari orang tengah. Cari mediator, cari orang yang memang boleh bantu untuk menyelesaikan masalah ini, yang mana orang ini pun tak ada apa-apa kepentingan pada keluarga. Dan biasanya bila tak ada kepentingan ni, biasanya orang yang lebih tahu peguam lah, kerana dia boleh meneutralkan pihak-pihak. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi dekat situ pentingnya kita melantik seseorang ataupun dijangka hayat yang masih hidup ni mempersiapkan segala persiapan di hari kemudian. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kepada ahli keluarga kita. Jadi kita kalau boleh nak mengelakkan daripada berlakunya perebutan harta pusaka ini. Itulah, lepas ni cepat-cepat letak penama KWSP, kan, betul. daripada yang tidak diingini berlaku. Betul. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita di studio hari ini, iaitu Peguam Syariah Puan Fatimah Az-Zahra Muhammad Ibrahim, atas topik yang saya kirakan sangat bermanfaat sekali, memberikan ilmu kepada kita, iaitu keluarga bermusuh berebut harta pusaka. Dan nampaknya Apa Khabar Malaysia telah pun sampai ke akhir siaran. Tetapi sebelum berpisah, kita ada video klip daripada Razak Aai. Apakah muzik yang akan disampaikan dalam video klip tersebut? Kita saksikan. Untuk itu saya Izu Yusof. Saya Nurul Umur. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Kenangan ini terus mengganggu. Air mata pun tak mampu berteduh. Telah lama kau tinggalkan aku. Ku menangis sendiri tanpa cinta. Wahai Dinda, maafkanlah